Kedah, antara negeri tertua di Nusantara, didiami seawal abad ketika Masih, berada di lawan utama Nusantara. Mungkinkah Kedah tua mengenali ajaran Islam seawal kurun pertama hijrah lagi? Menyurut kembali sejarah kedatangan Islam ke alam Melayu, khususnya negeri Kedah, yang telah menyumbang kepada perubahan corak kehidupan masyarakat, iaitu terkenalnya tokoh-tokoh ulama yang tersohor dalam pelbagai bidang agama, antaranya pengajian ilmu hadis. Jelajah ulama hadis. Ilmu hadis tidak terlepas dari genggamannya. Begitulah hakikatnya kehebatan tokoh ulama hadis di negeri ini. Beliau ialah Datuk Mursyid Diraja, Datuk Paduka Dr. Syekh Muhammad Badruddin bin Haji Ahmad, atau lebih kenali sebagai Pak Lang. Mengikuti perkembangan sejarah, beliau antara pembangun fikiran umat Islam di dunia. Semua kita kena ingat bahawa apa yang kita amal sekarang itu adalah cukup betul dan mengikut mazhab Imam Syafi'i dan sebagainya. Siapa yang berhak menjelaskan Quran? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang hayatnya, beliau memperjuangkan agama Islam dalam membawa perubahan pembangunan dan kehidupan umat Islam berdasarkan kitab Al-Quran dan hadis pada abad ke-20 hingga ke-21. Antara perkara menarik mengenai tokoh ulama di negeri ini ialah ketinggian ilmu yang diwarisinya daripada keturunannya. Apabila beliau dilantik menjadi mufti ketiga di negeri Kedah, pengalaman hidup yang sukar sejak usia kecil menyebabkan beliau menjadi insan yang kuat, berwibawa dan berjiwa kental dalam keluarga. Beliau merupakan anak ketiga daripada 6 orang adik-beradik yang kesemuanya adalah lelaki. Beliau berkahwin dan dianugerahkan Allah 4 orang anak lelaki dan 3 perempuan. Beliau dilahirkan di Kampung Hutang Palas, Mukim Kepelu, Kodiang, Kedah pada 2 Oktober 1947. Hasil perkongsian hidup bapanya, Tuan Guru Haji Ahmad bin Osman yang berasal dari negeri Perlis bersama ibunya, Puan Hajah Kalsum binti Bakar. Saya dipesan oleh ayah saya supaya jangan tinggalkan negeri Kedah, karena aku mengharapkan bahawa masyarakat Kedah akan mendapat faedah dari kamu. Kaum kamu ialah orang Kedah. Orang Kedah lah yang kamu besar daripada Kedah, dan mereka juga membantu kamu dalam pengajian, maka kamu kena balik bagi ilmu kepada mereka, bukan kepada orang lain. Ayahnya, Tuan Guru Haji Ahmad bin Osman, merupakan tokoh ulama tersohor di negeri Kedah dan juga merupakan pengasas kepada pusat pengajian Islam berorientasikan pondok bernama Sekolah Islam Nahdah Wataniyah, atau dikenali sebagai Maktab Pengajian Islam Kedah MPIK, yang terletak di Kampung Hutang Palas, Kodiang, Kedah dan masih beroperasi sehingga kini. Merasakan dirinya masih dahagakan ilmu bagi menentukan hala tujuan dalam kehidupan seorang pendakwah, beliau memulakan hidup dengan merantau dan berjaya mendapat pengajian sebagai penuntut di Universiti Darul Ulum Nadwatul Ulama Lucknow, India pada tahun 1980. Selama 3 tahun dalam bidang hadis dan tafsir, beliau telah berjaya mendapat gelaran sarjana muda. Tidak setakat kesungguhannya dalam bidang ilmu hadis dan Al-Quran, beliau meneruskan pengajiannya di Universiti Al-Azhar Mesir selama 8 tahun dalam bidang ilmu hadis. Dengan berkat usaha, tekun dan kesungguhan, beliau telah berjaya memperolehi sarjana master peringkat mumtaz setelah menyampaikan tesis 1000 muka surat yang menghuraikan dan mengkategorikan Sunan Baihaqi di bawah seliaan Profesor Dr. Muhammad Omar Hashim, Rektor Al-Azhar. Mengenangkan sumbangannya yang besar dalam bidang dakwah dan juga kepada masyarakat Islam, sekembalinya beliau ke tanah tercinta iaitu negeri Kedah, beliau telah berkhidmat
di beberapa sekolah-sekolah di Jabatan Agama Islam Kedah. Pada tahun 1989, beliau meneruskan kerjaya beliau dengan menyandang jawatan pengetua di Maktab Pengajian Islam Kedah MPIK sehingga kini. Pada tahun 1997, beliau mula berkhidmat di Insaniah sebagai pensyarah kanan dalam bidang usuluddin. Berkat kesabaran dan kewibawaannya, pihak Insaniah telah melantik beliau sebagai dekan kuliah usuluddin iaitu selama 6 tahun yang berkuat kuasa pada tahun 2002. Di samping melaksanakan tanggungjawab sebagai tenaga pengajar di Insaniah dan juga tugas-tugas dakwah, beliau juga diberi kepercayaan untuk menganggotai Ahli Majlis Agama Islam Kedah, Ahli Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah, Ahli Perkim Negeri Kedah dan Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah. Pada 16 Januari 2011, beliau telah dianugerahkan oleh Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Darjah Seri Sertia Sultan Abdul Adim Muazzam Shah yang membawa gelaran Datuk Paduka. Di samping itu, beliau juga telah dipilih menjadi tokoh pendakwah negeri Kedah sempena sambutan Maulid Rasul. Anugerah itu telah disampaikan oleh Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah semasa Majlis Pelancaran Maulid Rasul peringkat negeri Kedah pada 1 Mei 2004 bersamaan 12 Rabiul Awal 1425 Hijrah. Kemudian, Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan telah memperkenankan melantik Sahibus Sama'ah Datuk Paduka Said Muhammad Badruddin menjadi Mufti Negeri Kedah yang ketiga mulai 1 Julai 2009 sehingga 19 Julai 2017. Beliau mencurahkan jasa dan bakti sebagai Mufti Kedah selama 9 tahun bersama Kerajaan Negeri Kedah. Ternyata khidmat yang tercurah sepanjang memikul amanah ini menyebabkan tokoh mufti ini begitu harum namanya dan berpengaruh khususnya di negeri Kedah dan di luar negara umumnya. Cara beliau mendidik anak-anak ini daripada kecil agak tegas. Beliau ni tegas dan penyayang, bukan tegas yang garang sampai tak ada waktu yang bermanja dengan anak, tak. Beliau seorang yang tegas, tapi dalam ketegasan beliau penuh dengan kasih sayang. Bila dengan anak-anak ni, beliau jarang kita kata nak rotan, jentik telinga apa ni, agak jarang lah. Kita boleh bilang lah dalam setahun tu kena rotan dengan dia berapa kali tu, ingat sebelah jari kalau bilang pun tak habis. Tetapi beliau ni sangat digeruni. Kalau beliau cakap A tu, kita nak kata B tu tak berani lah. Dia kata A, kita tetap A. Kalau buat apa-apa, kita cukup takut kalau dia tahu. Nak kata dia yang kita kata perongah itu tak, tapi dia seorang yang tegas, penuh dengan kasih sayang. Ketegasan dan kasih sayang beliau ni bukan sekadar kami sebagai anak-anak ini yang dapat merasai. Anak-anak murid beliau pun dapat merasai apa yang kalau orang yang kenal dengan beliau, mereka boleh tahu apa yang saya cakap. Dia suka duduk dengan budak-budak, dia suka peluk budak-budak, dia suka sayang budak-budak. Begitu jugalah dia dengan anak-anak. Sifat istiqomah dalam amalan doa dan kepercayaannya telah menjadikan beliau bukan sebagai sosok yang sangat dihormati. Penghormatan beliau bukan sahaja diiktiraf oleh masyarakat di negara ini, bahkan juga di peringkat antarabangsa sehingga melayakkan beliau diberi amanah sebagai Mufti ketiga negeri Kedah. Malah, sifat terpuji yang dipupuk sejak lahir disulami ketokohan beliau dalam bidang dakwah menjadikannya seorang insan yang disegani oleh kawan dan lawan. Apa yang menyayat hati berkenaan beliau ialah kepahitan dan keperitan dalam menempuh alam pengajian tinggi ketika dalam dan luar negara. Ini kerana beliau tidak mendapat sebarang bantuan beasiswa dan pinjaman daripada pihak kerajaan. Faktor ini membuatkan beliau sering dibelenggu oleh masalah kewangan. Perkara yang paling menyedihkan apabila beliau terpaksa menghubung dengan rakan untuk menghabiskan pengajian dengan mencebit tesis ketika menyambung pengajian di peringkat master. Akibat kelebihan kos pembelanjaan dan tertangguh disebabkan oleh pemergian ayahandanya buat selama-lamanya. Walaupun telah banyak menghadapi masalah dan cabaran, beliau tetap bersyukur kerana telah berjaya menjadi seorang pelajar yang cemerlang dalam akademik dan tidak pernah kenal erti putus asa. Berpegang kepada prinsip kesusahan bukan penghalang untuk mencari ilmu telah membawa kejayaan kepada beliau. Beliau sebagai seorang yang gigih dalam menyampaikan ilmu, dan saya dapati sepanjang menemani dan menjadi rakan beliau sejak daripada tahun 2009 hinggalah tahun 2017, iaitu selama 8 tahun
kami bekerja bersama, khususnya kepada saya bahasa bertuah kerana dapat mendampingi beliau dan membantu beliau dalam urusan pekerjaan khususnya di Jabatan Mufti dalam menguruskan hal ehwal kefatwaan, memperlihatkan bahawa sumbangan beliau itu sangat besar dan begitu berkesan kepada seluruh masyarakat. Kerana Datuk Mursyid Diraja apabila dalam menyampaikan ceramah, kuliah, ketika mengajar, itu seolah macam cara penyampaiannya itu dapat diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat, baik golongan tua ataupun golongan muda. Beliau itu mencurahkan bakti dan ilmu khususnya dalam bidang pengajian hadis ini kepada seluruh masyarakat di negeri Kedah khususnya, dan juga di beberapa negeri di wilayah utara Malaysia ini amnya. Kepentingan ilmu bersumberkan Al-Quran dan Sunnah menjadi tunjang pegangannya, dan beliau sangat mengutamakan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ketinggian ilmu agama dalam bidang hadis dan sebagai tokoh mufti negeri Kedah dalam urusan hal ehwal agama sentiasa menjadi rujukan masyarakat Islam di negara ini. Sikap berendah diri dan saling menghormati golongan masyarakat adalah tersifat terpuji yang melayakkan beliau menjadi tokoh dan ulama terkenal di Malaysia yang sewajarnya dikenang sepanjang zaman. Menurut Datuk Syekh Muhammad Badruddin, seorang pendakwah atau da'i bukan hanya perlu pandai berceramah, tetapi perlu juga memiliki khazanah ilmu di dalam dada. Di samping itu, ciri-ciri akhlak mulia perlu ada pada pendakwah jika mereka mahu mengajak masyarakat ke arah amal ma'ruf nahi munkar. Seterusnya, da'i perlu mengenali sasarannya dalam menggarap semangat mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ